عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتى فتلنا يا الله، بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan kehendaknya, alhamdulillah, pada saat dan ketika ini kita dihimpunkan oleh Allah di dalam majlis ilmu, di dalam taman syurga. Mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang sedang mengikuti di dalam rahmat dan redha Allah, sehat walafiat untuk ibadah, dimurahkan rezeki zahir dan batin, rohani dan jasmani, senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Baik, sama-sama pertama-tama sekali mari sama-sama kita memperbaiki dan membetulkan qasad dan niat kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta memberi taufik untuk mengamalkan segala ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni sambungan kitab kita, insya-Allah, sambungan kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli. Muka surat apa tadi saya punya? 300? 370. Baik. Ada operasi immigration tu apa? Ada ni tak? Lain-lain 300. Ada tu je yang saya tanda. Saya tanda 370. Sembahyang sunat dah habis kan? Di Pasar Raja. Pemerintah. Tahun ni kan? Pulang balik. Maka saya biarnya. Raja jangan ditaruh akan hilang. Lagi bawah. Dan sayugianya bagi raja jangan ditaruh akan hijab ataupun hujab tu dah sudah. Dan kata Khalid bin Abdullah,
Pilihan menjumpa ni. 370. 470 saya punya kitab. Saya punya kitab 470. Kitab yang ni kesal apa? 114. Edisi lama? Baru? 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan kata Khalid bin Abdullah Al-Qushairi, berkata ia Khalid bin Abdullah Al-Qushairi bagi hajibnya. Hajib ni makna pengawal. Hajib ni makna pengawal lah, jaga. Hajib jaga pintu. Security. Jadi berkata Khalid bin Abdullah. Siapa dia Khalid bin Abdullah ni? Dia ni merupakan seorang raja satu ketika dulu di negeri Iraq. Dia seorang raja. Jadi Khalid ni pada satu ketika sewaktu zaman pemerintahan dia di Iraq, katanya kepada hajibnya, apabila duduk aku pada tempat dudukku, apabila aku duduk di tempatku, maka jangan engkau tahan akan seseorang, maka jangan engkau tahan seseorang masuk kepada aku. Dan bahawasanya wali yang memerintahkan pekerjaan orang tiada menegah orang masuk kepadanya melainkan 3 perkara. Jadi sepatutnya sayugianya mana-mana pemerintah jangan diletakkan pengawal pintu. Jangan diletakkan pengawal pintu. Itu jalan sahabat. Seperti mana sahabat-sahabat yang mentadbir, khulafa Rasyidin yang mentadbir. Sewaktu mereka memerintah, mereka tidak meletakkan pengawal-pengawal di pintu-pintu mereka. Kerana bimbang dan takut ada rakyat-rakyat yang tertegah daripada nak datang mengadu hak-hak mereka. Jadi kalau jadi pemerintah banyak pengawal, itu masalah, nanti rakyat tak dapat nak datang membuat aduan. Inilah dia Islam. Inilah indahnya pentadbiran Islam yang sebenar-benarnya, yang adil. Tidak mengira siapa pun, tidak mengira siapa pun boleh bertemu dengan pemerintah untuk mengadukan hal masing-masing. Tidak ada sifat pilih bulu, tidak ada sifat pilih parti. Siapa jadi pemerintah, maka begitulah tanggungjawabnya kepada rakyat yang di bawah jagaan dia ataupun pentadbiran dia. Kalau yang biru duduk atas, dia kena layan yang bawah ni semua sama. Kalau yang oranye duduk atas, dia kena layan yang bawah semua sama. Kalau yang kuning duduk atas, dia kena layan yang bawah semua sama, tak pilih bulu. Itu cara mentadbir, itu cara memerintah, ataupun sifat pemerintah yang disuruh oleh Allah di dalam Islam. Jangan diletakkan hujab ataupun pengawal-pengawal pintu yang menyukarkan rakyat untuk datang mengadu hal.
Jadi pesan Khalid tadi tu, apabila duduk aku pada tempatku, maka jangan engkau tahankan seorang masuk kepadaku, maka bahawasanya wali, yakni kerana, maka dengan makna kerana bahawasanya wali. Wali ni dengan makna pemerintah. Maka yang ni dengan makna kerana bahawasanya wali, yakni yang memerintah pekerjaan orang, tiada menegah orang masuk kepadanya, tiada menghalang seseorang yang nak datang mengadu kepada dia, melainkan 3 perkara. Melainkan 3 orang ni. Adapun selain daripada 3 orang ni, jangan ditegah untuk datang untuk menghadap kepada sultan. Mana dia? Melainkan 3 perkara. Yang pertamanya, orang dungu yang benci ia orang dungu, sertanya melihat atas seseorang. Atau pekerjaan orang yang syak. Jadi di sini ada dobet. Dalam kitab ni dia ada dobet. La'alla sawab. Mudah-mudahan yang betulnya, katanya yang membuat ta'liq kitab ni, pekerjaan yang syak atau pekerjaan yang salah atau jahat. Di situ tu syak ni. Kat catatan kat bawah ni kata barangkali yang betulnya yang salah atau yang jahat. Salah. Syak itulah ganti kata. Pekerjaan yang salah atau yang jahat. Yang ditakuti, yakni yang ditakut tahu orang, maka malu. Makna yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melainkan 3 perkara, orang yang dungu, yang benci ia sertanya melihat atasnya seseorang, atau pekerjaan yang jahat, pekerjaan yang salah atau yang jahat, yang ditakuti daripada bahawa dinyatakan kepada orang, atau orang yang bakhil, yang benci ia meminta-minta orang padanya sesuatu. Orang bakhil yang benci, yang tak suka orang datang kepadanya meminta pertolongan. Maka kalau orang yang ni, orang jenis macam ni datang, maka boleh ditahan. Tak dibenarkan masuk bertemu dengan raja tadi. Dan sayugianya bagi raja mengambil wazirnya itu orang yang kepercayaan pada agamanya. Dan sayugianya makna dan sepatut-patutnya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya bagi raja, bagi pemerintah tadi, mengambil wazirnya, makna menteri-menteri dia. Orang yang di bawah, orang yang membantu di bawah pentadbiran dia. Dan sayugianya bagi raja, yakni bagi pemerintah, mengambil wazirnya, menteri-menterinya itu daripada kalangan orang kepercayaan pada agamanya. Makna jangan ambil orang yang fasik, jangan ambil orang yang maksiat. Cari orang yang ada amanah. Cari orang yang amanah menjadi pembantu-pembantu di dalam pentadbiran. Dan sayugianya, ini hukum syarak. Ini hukum syarak. Jadi mana-mana pemerintah di dalam dunia ni, sayugianya, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, mengambil menteri-menteri di bawahnya tu sebagai pembantu-pembantu dia tu daripada kalangan orang yang kepercayaan pada agamanya. Sebab apa? Kerana orang yang memiliki agama, yakni orang yang ada agama dan berpegang pada agama. Kerana agama ni ibaratnya seperti kemudi, panduan dan pedoman.
kalau orang-orang yang kita ambil tadi sebagai pembantu-pembantu kita, orang yang tidak ada agama, orang yang tak faham agama, orang yang langgar hukum hakam agama, maka nanti akan memberi mudarat pada masyarakat yang berada di bawahnya. Akan terjadilah kezaliman di kalangan masyarakat ataupun rakyat yang duduk di bawah pentadbiran dia. Sebab itu di dalam Islam sebagus-bagusnya, sepatut-patutnya yang dituntut oleh Allah, kalau jadi pemerintah, nak lantik orang bawah-bawahan kita tu, ambillah orang-orang yang ada agama, yang berpegang teguh dengan agama, yang beramal dengan agama. Kerana kalau tidak diambil orang yang berpegang dengan agama, maka mereka akan mentadbir dengan cara yang zalim. Dia akan menipu, dia akan merompak, dia akan rasuah dan sebagainya. Kerana agama itu ibaratnya seperti kemudi untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita mentadbir tanpa mengikut agama, maka akan rosaklah. Begitulah juga dalam keluarga. Dalam keluarga pun macam tu. Dalam keluarga pun macam tu. Dalam pentadbiran keluarga pun begitu. Sebagai ketua keluarga, wajiblah dia mentadbir rakyat jelata dia, yakni anak isterinya, dengan agama. Sebab tu penting ketua keluarga mestilah memahami agama, berpegang dengan agama, beramal dengan agama. Kalau ketua keluarga tak faham agama, tak pedulikan agama, maka akan memberi mudarat kepada anak dan isteri mereka. Akan berlaku kezaliman. Benar pada lidahnya. Ini sifat-sifat orang-orang yang nak jadi menteri. Sifat-sifat orang yang nak menjadi menteri-menteri, yang mentadbir, yang duduk di bawah sesebuah kerajaan. Yang pertama, dia mesti faham agama. Kalau orang kafir, dia orang kafir yang jenis kafir zimmi. Macam zaman sekarang ni, dalam negara kita ni, masyarakat majmuk, ada perdana-perdana menteri yang dilantik oleh kerajaan bukan di kalangan orang Islam, dilantik daripada orang bukan Islam. Maka kalau nak minta bantuan dan kerjasama daripada orang-orang bukan Islam ni, sebagai ketua-ketua menteri, maka carilah orang bukan Islam ataupun orang kafir zimmi, yakni orang kafir yang menghormati Islam, orang kafir yang menghormati Al-Quran, orang kafir yang menghormati Raja Islam. Tu lantik yang macam tu kalau nak minta bantuan daripada mereka supaya mudah nak berurusan dengan orang-orang bukan Islam. Maka lantiklah, carilah orang-orang bukan Islam yang zimmi, bukan harbi. Yang zimmi, bukan harbi. Kemudian apa lagi sifat dia? Sifat orang yang memerintah tadi tu, sifat-sifat menteri-menteri yang nak kena duduk bawah raja Islam ni, hendaklah benar pada lidahnya. Dia bukan pembohong, dia bukan pendusta. Orang yang benar lidahnya, benar perkataannya. Kemudian adil pada agamanya, makna beramal dengan agama. Adil, yakni bersikap adil pada agamanya. Dia beramal dengan Islam maksudnya. Dia bukan sekadar beragama Islam. Dia bukan sekadar beragama Islam, tetapi dia tu sendiri, menteri tu sendiri mengikut ajaran Islam. Dia tu sendiri beramal dengan Islam. Dia sendiri mentadbir anak bininya mengikut cara Islam. Dia sendiri cari makan cara orang Islam. Ini ciri-ciri. Ciri-ciri yang Allah Ta'ala dan Rasul anjurkan kepada orang-orang yang berkuasa. Kalau kita nak jadi raja, jadi pemerintah, pastikan orang-orang yang nak membantu pentadbiran kita tu orang yang
Orang yang ada agama, yang beramal dengan agama, yang berpegang dengan agama, yang benar lidahnya, bukan pembohong, yang adil pada agamanya, bukan orang fasik. Lawan bagi adil lah, fasik lah. Apa maksud fasik? Tidak beramal dengan agama. Dia sekadar Islam aja. Dia sekadar orang Islam, tapi dia tak beramal pun dengan Islam. Itu fasik. Dia tak solat, dia berjudi, dia rasuah, anak bini dia pun dia tak takbir ikut cara Islam. Itu fasik. Payahlah nak cari. Sebab itulah jadi porak-peranda, jadi macam-macam. Macam-macam kezaliman berlaku. Sebab apa? Orang yang memegang kuasa tadi adalah orang yang tidak takut dengan Allah. Orang yang tak takut dengan Allah, orang yang tak amanah dengan agama. Orang yang memegang orang yang memiliki kekuasaan tadi, di dalam hati mereka cintakan dunia. Tapi kalau dalam hati mereka cintakan akhirat, sudah tentu dia akan membuat benda-benda yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jauhkan rasuah, dia akan jauhkan riba. Tapi kalau di dalam diri mereka tidak ada agama, tak takut kepada Allah, tidak beramal dengan agama, itulah yang berlaku yang kita tengok. Ditindas sini, ditindas sana, ganti orang lain memerintah pun macam tu juga. Ganti orang lain memerintah pun macam tu juga. Tetap berlaku kezaliman, ada je berlaku kezaliman, ada je berlaku penipuan, ada je berlaku rasuah dan sebagainya. Kerana orang yang bersilih ganti, yang memegang kuasa tadi, orang yang tidak berpegang dengan agama sungguh-sungguh. Maknanya barangkali diamalkan separuh, ditinggalkan separuh. Dia nak menyeluruh, bukan separuh-separuh, menyeluruh. Amalkan agama tu menyeluruh. Macam ketua keluarga lah. Macam suami-suami ketua keluarga, kalau dia tak beramal dengan agama sungguh-sungguh, dia ambil mana yang perlu dan tak perlu dia tak ambil. Itu yang kita tengok ketua keluarga waktu semayang-semayang, waktu keluar rumah anak bini ni dedah aurat, tapi semayang, time puasa. Nampak tak tu? Sebab dia ambil agama tadi separuh-separuh. Dia amalkan agama tadi separuh-separuh, bukan sepenuhnya. Na'udzubillah. Dia nak kena menyeluruh. Agama ni diamalkan menyeluruh, bukan separuh-separuh. Kemudian kepercayaan perangainya, yakni dia orang yang amanah. Dia bukan orang yang khianat. Bukan sahaja amanah dengan tanggungjawab yang diberi kepada dia, bahkan dia mestilah amanah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sahaja amanah dengan tugasan yang dipertanggungjawabkan ke atas diri dia, dia juga kena amanah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia kena buat segala yang disuruh oleh Allah, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Bukan sekadar amanah menunaikan tanggungjawab yang diberi atas diri dia. Kalau contohnya diberi amanah sebagai bendahari, bukan sekadar diamanah jaga duit saja. Tapi diamanah juga dengan Allah. Dia orang yang sembahyang, dia orang yang tutup aurat, dia yang didik anak-anak dia dengan agama. Itu maksud orang yang amanah tadi. Bukan sekadar amanah menunaikan tanggungjawab yang dipikulkan, tapi dia juga amanah dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan atas diri dia. Lagi pula mempunyai tilik pekerjaan rakyat. Lagi pula dia orang yang mengambil berat tentang rakyat dia. Mengambil berat mendahulukan rakyat dia. Menolong kesusahan rakyat dia. Meringankan beban rakyat dia. Bukan membebankan rakyatnya, tapi meringankan beban rakyatnya. Itu sifat. Sebab tu kena ada agama. Kalau tak takut kepada Allah, kita tak peduli orang yang berada di bawah
rintahan kita tu susah ataupun senang, kita tak peduli. Sebab dalam hati tidak ada rasa takut dengan Allah. Dalam hati tak fikir, tak risau nanti di hari kiamat dia akan disoal oleh Allah di atas kezaliman yang dilakukan terhadap orang yang berada di bawah rintahan dia. Sebab tu wajib kita kena cari makna pemimpin yang takut kepada Allah. Tak kisahlah siapa dia, tak kisahlah siapa dia, tak kisahlah apa warna dia, asalkan dia tu bersifat dengan takut kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah, insya-Allah yang lain-lain akan diuruskan seperti yang disuruh oleh Allah. Tu. Kalau setakat dia pandai mengira, pandai mentadbir, pandai memerintah tapi tak takut kepada Allah, nanti jadi macam orang kafir memerintah. Orang kafir tu orang kafir dia pandai memerintah. Tengok negara-negara bukan Islam, dia pandai memerintah, tapi dalam hati mereka tak ada takut kepada Allah. Sebab tu dia tak peduli halal haram. Jadi bukan sekadar bijak memerintah, tapi dia mesti berpegang teguh dengan agama, supaya apa yang dikerjakan itu, apa yang dilaksanakan itu tidak lari daripada apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Barulah rakyatnya tidak dizalimi. Sebab dia takut kalau dia menjadi pemerintah yang zalim, nanti akan ada azab seksaan yang dahsyat untuk diri dia di hari kiamat. Maka di situ nanti dia akan mentadbir, dia akan tilik pekerjaan rakyat dia betul-betul. Dia tak akan mengambil hak-hak rakyat dia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak nampak lagi lah setakat ni. Dunia dah nak kiamat dah. Dunia dah nak kiamat dah. Tak ada nampak lagi maknanya pemerintah yang 100% ikut syariat Allah Ta'ala. Tak nampak lagi. Mudah-mudahanlah kita hanya mampu berdoa, berusaha sekadar mana yang mampu, dan berserahlah kepada Allah yang maha mengetahui. Tapi dalam hati kita sebagai seorang muslim mukmin, wajib ada niat, keinginan nak memiliki seseorang pemerintah yang takut kepada Allah. Mesti kena ada macam tu dalam hati. Lagi mempunyai insaf. Lagi pula menteri-menteri tadi tu mestilah mempunyai insaf, yakni adil. Lagi mempunyai insaf dan syafaqah. Yakni bersifat belas kasihan sesama manusia. Dia kena ada sikap belas kasihan. Menteri ni dia mesti kena ada sikap belas kasihan. Dia tak boleh ada sifat pentingkan diri sendiri, syafaqah. Kena sifat belas kasihan, duk mikir rakyat ramai yang tak ada duit, ramai yang tertindas, ramai yang lagi yang tak makan, ramai yang tak ada tempat tinggal, ada yang duduk bawah jambatan lagi, ada anak-anak yang tak mampu nak disekolahkan lagi. Banyak lagi fakir miskin yang yang tak terbela. Sedangkan negara kaya dengan macam-macam sumber, tapi masih lagi ada orang fakir miskin. Tak padan dengan kekayaan dalam negara, dengan petroleumnya, dengan padinya, dengan getahnya, dengan sawitnya, dengan bijihnya, dengan macam-macam lagi. Tapi masih lagi ramai orang fakir miskin. Zakat juta-juta, bilion-bilion zakat tiap-tiap tahun. Zakat berbilion. Kadang berjuta. Zakat fitrah saja tak masuk lagi. Zakat perniagaan, zakat mah perak, tak masuk lagi. Baru zakat fitrah saja berjuta-juta. Tak payah negara lah, negeri. Tilik tiap-tiap negeri kadang-kadang mengumumkan berapa jumlah zakat fitrah yang diperolehi. Berpuluh juta. Tapi masih lagi ada orang fakir miskin dalam negeri itu.
Masih lagi dengar cerita orang minta sedekah, masih lagi orang tak ada rumah, masih lagi orang yang anak-anaknya tak dapat disekolahkan. Tapi paksa orang bayar zakat, naik tiap-tiap tangga, tiap-tiap pejabat minta zakat ni zakat tu. Mana pergi duit zakat banyak-banyak? Orang fakir miskin masih lagi banyak. Itu dalilnya dah berapa puluh tahun dah. Dah berapa puluh tahun dah maknanya orang Islam mentadbir dalam negara kita. Tapi masih lagi ada dengar cerita orang fakir miskin. Sebab itulah tadi dalam kitab ni dia ceritakan ciri-ciri pemerintah tu. Tak kisahlah siapa pun, ciri-ciri dia mesti takut kepada Allah, dia mesti adil, makna tidak berlaku zalim, dia sendiri mesti beramal dengan Islam, bukan sekadar atas nama Islam. Sebab kalau dia takut kepada Allah, mesti dia akan takut seandainya ada orang di bawah rintahan ni yang tidak dapat hak. Tak pilih bulu, tak pilih kroni. Pemerintah tidak cintakan dunia. Pemerintah tadi mestilah cintakan akhirat, cintakan ibadat, benar lidahnya, tidak bohong. Itu ciri-ciri dia. Kalau kita nak tahu, kalau orang tanya macam mana ciri-ciri pemimpin yang kita nak kena cari, yang kita nak kena bawa naik atas, yang Allah perintahkan, ni dalam kitab dah ada dah. Dalam kitab dah sebut dah. Umum, dia tak sebut nama siapa-siapa, tapi sifat tu. Sifat-sifat orang yang layak jadi pemimpin ni dalam Islam yang Allah suruh, itulah tadi, kepercayaan dia amanah, bukan sekadar menunaikan tugasan yang diberi. Dia amanah dengan Allah, yakni dia tu sendiri mesti beramal dengan Islam. Anak bini ni mesti ditadbir ikut cara Islam. Kemudian akhlaknya elok. Akhlaknya elok, agamanya elok, lidahnya benar. Kemudian dia memiliki sikap ambil berat terhadap rakyat. Memiliki tilikan yang halus kepada rakyat, memikirkan masalah rakyat. Lagi pula mempunyai insaf dan syafaqah, sifat kasih sayang, bukan sifat mementingkan diri sendiri. Lantaklah korang yang susah, lantaklah. Kau nak makan apa, lantak kau lah. Harga barang naik ke, lantak kau lah. Dia tak peduli. Dia tak ada nak cari jalan macam mana nak meringankan beban rakyat. Tapi membebankan. Tu bukan sifat dia. Sebab tak takut kepada Allah lah yang jadi macam tu. Kalau takut kepada Allah, dia tak akan buat benda macam tu. Sebab dia tahu nanti dia akan dipersoal oleh Allah. Dia akan dipersoal oleh Allah. Kena ada sifat tu lah. Rasul tu, itulah dia contoh dia. Benar perkataannya, amanah dengan tanggungjawab yang dipikulkan, dan amanah dengan Allah. Dia sendiri beramal dengan Islam. Dia orang adil, bukan orang fasik. Dia semayang, anak bininya semayang. Dia tutup aurat, anak bininya tutup aurat. Dalam hatinya cintakan ibadat, cintakan akhirat, bukan cintakan dunia, bukan cintakan kekayaan. Tu sifat-sifat dia semua ada dah dalam kitab. Maka pandai-pandailah, fikir-fikirlah sendiri. Fikir-fikirlah sendiri. Dalam kitab ada panduan dah, cara-cara nak memilih pemimpin, sifat-sifat pemimpin dan orang-orang yang berada di bawah pemimpin. Jadi orang macam mana? Ni dah ada dalam kitab. Bukalah kitab Muniyatul Musalli. Buka dalam kitab Muniyatul Musalli ni ada. Ni Syekh Daud bin Abdullah Fatoni ni dia bukan orang mana-mana, dia tak ada parti tak ada parti apa-apa. Dia ceritakan sifat-sifat pemerintah dalam Islam. Sifat-sifat pemerintah dalam Islam. Umum lah, tak kisahlah Arab Saudi ke, Yaman ke, Maghribi ke, tak peduli lah mana-mana. Asalkan dia pemerintah Islam, itulah dia sifat-sifat dia. Itulah sifat-sifat dia yang nak diangkat sebagai pemerintah supaya terjaga agama dan rakyatnya.
Dia ada sifat apa? Belas kasihan kepada rakyat. Bukan ada sifat pentingkan perut sendiri, kroni, anak beranak sendiri. Bukan. Tengoklah sendiri, perhatilah sendiri dengan mata kepala kita. Kepada makhluk Allah Ta'ala, maka jauhkan orang yang lemah mentadbirkan dengan amanah. Dan sejahat-jahat ditaruh akan wazir orang yang laim, yang tiada pemalu. Sejahat-jahat pekerjaan diletakkan orang yang tidak ada malu. Yakni orang yang sangat jahat, maksudnya perangai ini sangat jahat. Dia tak ada malu langsung. Nak langgar perintah Allah pun tak ada malu. Nak buat zalim pun tak ada malu. Dia tak ada perasaan malu. Sebab malu-malu tu kan sebahagian daripada iman. Tapi dia tak ada malu pun. Dia mentadbir, tidak mengikut hukum hakam Allah. Dia menipu, dia rasuah, dia kelentong, dia putar belit. Dia tak ada rasa malu. Tu sejahat-jahat, sehuduh-huduh, sekeji-keji pemerintah. Sekeji-keji, sejahat-jahat pemerintah. Mengambil orang-orang yang tidak ada malu menjadi pemerintah. Dan yang kurang bangsanya. Apa maksud kurang bangsanya ni? Perangai itu mengikuti kebangsaan. Kerana kemuliaan dan kecerdikan itu diantaranya dicapaikan dengan pergaulan. Dan yang kurang bicaranya, maknanya orang yang tak mahir, orang tak pandai. Cari orang tak pandai jadi pemimpin. Tak pandai mentadbir, cari dia, letak dia jadi pemimpin. Bukan bidang dia bukan ahli, dia tak pandai. Kerana adalah pekerjaan raja-raja dan pemerintahnya sekaliannya kembali kepada wazir. Dan ikutan raja-raja itu pada tangan wazir. Raja ni dia duduk atas sekali. Raja ni dia duduk atas sekali. Yang buat kerja ni wazir-wazir ni, menteri-menteri kat bawah-bawah. Kadang-kadang raja pun tak tahu apa cerita. Yang bawah-bawah ni, penolong-penolong raja ni, pembantu-pembantu raja ni, petugas-petugas raja mentadbir negara ni. Ni yang kadang-kadang bermasalah. Bila mereka ni bermasalah, terpalitlah raja tadi sekali. Tapi pokok pangkalnya raja lah. Dia lah nak kena pastikan siapa yang nak menjadi pembantu dia tu. Dia lah yang nak kena cari orang-orang yang seperti yang disifatkan tadi sebagai pembantu dia. Sebab kalau yang bawah-bawah tadi orang jahat, maka akan terfitnah diri dia juga. Fitnah tu akan kembali kepada raja itu juga. Sebab orang bawah-bawah dia tadi orang yang tak takut kepada Allah, orang yang kuat pembohong, orang yang ahli maksiat. Dengan sendiri dia pun jadi jadi mudarat. Fitnah tu sampai kepada dia juga. Dan diumpamakan sultan seperti kampung dan wazirnya itu pintunya kampung. Dan perumpamaan sultan itu seperti kampung dan wazirnya pintunya. Maka barang siapa yang datang kepada kampung, maka berkehendak daripada ia yang datang tadi. Datang memukul, makna mengetuk akan pintunya. Nak masuk dalam satu kampung, kena masuk pintu dulu. Sebelum sampai ke dalam kampung, kena ketuk pintu dulu. Kena jumpa wazir dulu. Kalau wazirnya jahat, tak dapat nak masuk kampung. Dan barang siapa datang akan dia bukan pintunya, terkejut tiada dapat masuk, dan adalah tempat jatuh wazir daripada tempat kerajaan raja-raja seumpama cermin bagi muka, seperti tiada melihat padanya, tiada dilihat akan keelokkan mukanya, dan kejahatannya, dan kecelaannya,
Demikianlah lagi sultan, tiada sempurna pekerjaannya sultan melainkan baik akal wazirnya. Raja tadi takkan jadi baik kalau wazir dia tadi bukan orang baik. Raja tadi takkan jadi baik kalau dia punya menteri-menteri kat bawah ni bukan orang baik. Raja ni akan jadi baik kalau wazir dia, menteri-menteri tadi orang yang baik-baik, orang yang amanah, orang yang benar, orang yang takut kepada Allah, orang yang adil. Maka raja tadi akan jadi baik. Dan sihat fahamnya, makna pemikiran ni faham pemikiran yang sihat, bukan pemikiran yang tidak sihat. Dan bersih hatinya, makna pemimpin-pemimpin, wazir-wazir, menteri-menteri tadi memiliki hati yang bersih, tak ada hasad, dengki, cintakan dunia, takabur, sombong. Mana nak cari ni? Mana nak cari? Kita suka pilih orang-orang yang makna yang hanya pandai bijak mentadbir tapi tidak ada agama dalam diri. Walaupun bijak tapi bila tak ada agama dalam diri, dia jadi tak baik ke? Sebab tak ada agama, dia akan mentadbir dengan cara tidak ikut agama, dia akan ikut nafsu. Kalau jenis yang cinta dunia, dia akan tadbir ikut hatinya yang cintakan dunia tadi. Asalkan kaya, asalkan megah, asalkan mewah, nak orang pandang, nak masyhur dan macam-macam lagi. Itu cintakan dunia. Dan sayugianya bagi raja-raja dan orang besar-besar dan lain daripada keduanya, raja dan orang besar tadi, mengetahui akan kejahatan zalim dan celakanya. Sepatutnya mana-mana raja dan menteri-menteri, mana-mana raja, wazir-wazir, menteri-menteri, sepatutnya bahkan wajib mereka itu mengetahui akan kejahatan, makna fitnah ataupun kecelakaan daripada perbuatan zalim, supaya terkejut, takut daripada mendatangkan dia kezaliman. Sepatutnya, bahkan wajiblah bagi mana-mana orang yang memerintah, mana-mana orang yang memerintah, sepatutnya bahkan wajib dia kena tahu apakah balasan Allah terhadap diri mereka seandainya mereka melakukan kezaliman. Kezaliman. Dia buat benda yang Allah tak suruh, tu zalim lah. Membuat sesuatu yang Allah tak suruh, tu zalim. Kalau dia buat sesuatu yang Allah suruh, tu namanya adil. Allah suruh jujur, dia menipu, tu zalim. Allah suruh ringankan beban rakyat, dia membebankan rakyat, tu zalim. Dia sepatutnya bantu rakyat, tapi tak disuruh rakyat bantu dia. Terbalik lah. Orang bantu rakyat, bukan suruh rakyat bantu, kecuali negara dia memang negara gersang. Negara Pasir Berdengong, ataupun negeri Pasir Dua Butir. Macam cerita Piramli tu, padang jarak, padang terkukur, sawit tak ada, getah tak ada, padang pasir semata-mata. Barulah boleh minta bantuan rakyat. Sebab tu kata ulama yang kata cukai ni ada dua keadaan. Apa hukum kerajaan mengenakan cukai? Ada pendapat ulama mengatakan haram dan ada satu pendapat ulama mengatakan harus. Bila yang dikatakan harus kerajaan mengenakan cukai pada rakyat dia? Apabila sesebuah negara itu tidak ada perhasilan. Negara itu negara miskin, memang tak ada perhasilan, muka bumi tak ada. Maka di situ diharuskan, maknanya mengenakan cukai terhadap rakyat dia sebagai membantu negara dia. Pun bukan dengan jalan menindas. Bukan dengan jalan menindas. Itu yang pertama tadi. Kata ulama harus mengenakan cukai kepada rakyat seandainya negara tadi bukan negara yang ada perhasilan muka bumi. Dia negara miskin. Tak ada perhasilan muka bumi. Kalau ada pun sikit-sikit je. Maka harus mengenakan cukai kepada rakyatnya untuk membantu negara dia, membantu pentadbiran negara dia. Itu pun tak boleh menindas. Ada pun negara-negara yang banyak sumber, muka bumi banyak,
padi, getah, sawit, bijih, apa lagi ya, macam-macam lah. Industri ni, industri tu, macam-macam lagi. Tiba-tiba duk kenakan juga cukai dalam atas jalan paksaan pula. Maka di sini kata ulama, haram hukum dia. Haram. Banyak sumber muka bumi tapi dikelainkan. Tak tahu mana pergi. Tak tahu mana pergi. Negara ada petroleum, minyak jadi mahal. Negara ada beras jadi mahal. Tak tahulah. Wallahu a'lam. Jadi dalam keadaan begitu, kalau negara tadi kaya dengan sumber muka bumi, dia kenakan juga cukai atas jalan zalim pula paksa, maka hukumnya haram. Jadi yang kata cukai itu harus pun betul, yang kata haram pun betul lah. Ada jalan masing-masing. Dah negara kita, tengoklah sendiri macam mana. Miskin ke dengan sumber muka bumi ataupun macam mana. Supaya terkejut takut, jadi kena tahu mana-mana orang yang nak mentadbir, yang nak memerintah, dia kena tahu hukum Allah atas diri mereka, seperti firman Allah Ta'ala, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Maka kami, kata Allah, jadikan laknat Allah Ta'ala atas orang yang berdusta. Kalau dia pemerintah, dia suka bohong rakyat dia. Dia bohong rakyat dia. Ingat, ada laknat daripada Allah. Laknat ni makna Allah jauhkan daripada rahmat. Nikmat dapat, tapi rahmat tu tak dapat. Nikmat semua orang Allah bagi. Orang bukan Islam pun dapat nikmat, tapi rahmat tu, berkat tu tak, Allah tak bagi kepada orang-orang yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak rahmat dan berkat, kena taat kepada Allah. Kalau tak nak dapat berkat, nak nikmat saja, tak payah ikut perintah Allah. Boleh dapat nikmat, makan, minum, bergerak, diam, sihat, tu nikmat. Harta, nikmat. Tapi kalau tak ada berkat, banyak harta macam mana pun tetap jadi bakhil. Banyak harta macam mana pun cintakan dunia. Banyak harta macam mana pun masih dengki dengan kesenangan orang lain. Tu tanda-tanda dia hanya mendapat nikmat tapi tidak mendapat keberkatan dan rahmat pada nikmat tadi. Jadi kita nak nikmat yang berkat. Kita nak nikmat yang berkat. Kalau sihat, ada keberkatan pada sihat dia. Dia akan gunakan sihat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu nama sihat, itu nikmat yang diberi berkat oleh Allah. Kalau semata-mata sihat saja, tapi digunakan sihat dia untuk menjauhkan perintah Allah, itu sekadar nikmat saja. Sama macam yang Allah bagi kepada orang kafir. Orang kafir pun Allah bagi sihat juga. Dan lagi firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Dan jangan kamu sangka Allah Ta'ala lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Yakni tiada lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Jangan kamu sangka, jangan kamu ingat Allah tak tahu. Maksudnya gitulah. Jangan kamu ingat yang Allah tak tahu dan Allah takkan balas perbuatan kamu yang zalim tu. Maksudnya pasti Allah Ta'ala akan memberi balasan terhadap mana-mana orang yang melakukan kezaliman. Lagi akan diseksanya. Allah akan menyeksa orang-orang yang zalim tadi seandainya dia mati dalam keadaan tidak sempat nak bertaubat kepada Allah di atas dosa zalim dia tadi. Dia tak sempat nak bertaubat, mati dalam keadaan membawa dosa zalim dia. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha. Artinya bahawasanya kami, kata Allah, sediakan bagi orang yang zalim itu api neraka yang meliputi dengan mereka itu kelilingnya. Mana api neraka ni penuh, luar dalam, kiri kanan, atas bawah, zahir batin, dipenuhi dengan api neraka. Wal'iyadzabillah min dzalik. Itu balasan terhadap orang-orang yang zalim. Balasan terhadap orang-orang yang zalim. Mereka akan dikelilingi dengan api neraka. Zahir batinnya, luar dalamnya, atas bawahnya, kiri kanannya, api seapi-apinya. Na'udzubillah min zalik. Jadi
Mana-mana pemerintah hendaklah ingat firman Allah Ta'ala tu, supaya dia takut untuk membuat kezaliman di atas orang yang berada di bawah rintahan dia, supaya dia jadi pemerintah yang bertakwa, yang adil, sama seperti yang diajar oleh Nabi SAW, sama seperti para khulafa ur-rasyidin, mana para sahabat yang memerintah. Kalau tidak, nanti dia akan terdedah dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dia akan selamat, tapi di hari kiamat dia tak akan selamat kalau dia tidak sempat bertaubat kepada Allah. Berebut nak jadi pemimpin, tapi kalau tak boleh mendirikan seperti yang Allah suruh, itu menempah bala nama dia. Nak sangat jadi pemimpin, tapi nak memimpin bukan dengan cara yang Allah suruh, itu namanya menempah bala. Memanglah dekat dunia selamat, dekat dunia senang, dapat harta, dapat nikmat, dapat kekayaan dan sebagainya, tapi azab di hari kiamat tu tak padan dengan nikmat yang dia dapat atas dunia. Nak bandingkan dengan azab tu nak bandingkan dengan azab yang Allah Ta'ala persiapkan di atas orang zalim ni, tak padan dengan nikmat yang dia dapat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a haqqam ri'in muslimin aujaballahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun ya Nabi Allah, walau kana yasiran, qala walau qadiban min arakin. Artinya, barang siapa memutuskan hak seseorang yang muslim, siapa yang mengambil hak orang Islam dengan jalan yang tidak disuruh oleh Allah, telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang memutuskan hak orang Islam tadi api neraka, dan diharamkan atasnya syurga. Tu balasan daripada Allah, janji Allah Ta'ala terhadap orang yang melakukan kezaliman ke atas orang Islam. Maka sembah seorang laki-laki ya Nabi Allah, dan jikalau ada ia sedikit, adakah kalau maknanya seseorang tu tadi membuat kezaliman, mengambil hak orang Islam sedikit, bukan banyak, dia ambil sikit je hak orang Islam, bukan banyak pun, sikit je, RM1, RM2 je. Nabi kata, dan sabdanya Nabi SAW, dan jikalau ada ia sepotong kayu sugi sekali pun, hak orang Islam yang diambil, yang dicuri tadi, sepotong kayu sugi berapa ringgit? RM1. Sin ada 50 sen, 60 sen dapat dah kayu sugi. Walaupun sebanyak tu, masuk dalam janji Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala akan azab dia. Allah akan haramkan atasnya syurga. Apatah lagi lebih, bukan kata sin, ratus-ratus, ribu-ribu, ada yang puluh ribu hak-hak orang Islam ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin mazlumin fasakhasa bi basarihi ila as-sama'i illa qala Allahu azza wa jalla labbaika 'abdi haqqan 'alayya la ansurannaka walau ba'da hin. Tiada daripada seorang hamba yang dizolimkan oleh orang, tidaklah seseorang hamba Allah yang dizolimi oleh orang lain, maka melihat dengan matanya ke langit, melainkan maknanya berdoa, kinayah daripada berdoa dan mengadu kepada Allah, bukan bermaksud Allah di atas langit dah, melainkan firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, bahkan hei hambaku, sebenarnya atasku sesungguhnya aku tolong akan dikau, dan jikalau lama masanya, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kena takut, melakukan kezaliman, kerana doa-doa orang yang zalim ni Allah Ta'ala sangat-sangat ijabah, Allah Ta'ala sangat-sangat terima.
Contohnya kita buat zalim kepada orang kafir pun sama. Kita buat zalim pada orang kafir. Orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi ni orang yang kita kena jaga hak dia. Sebab dia orang kafir yang menghormati Islam. Tak boleh usik harta benda dia. Tiba-tiba contohnya kita pemerintah Islam, ada orang kafir zimmi di bawah kita, kita zolimi dia. Maka masuklah tu. Walaupun yang dizolimi tadi orang kafir zimmi, tetap akan diberi balasan yang dahsyat oleh Allah Ta'ala tadi ke atas perbuatan zolimnya, walaupun terhadap orang kafir zimmi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna zulma thalathun, zulmun la yughfaru wa zulmun la yutraku wa zulmun maghfurun, fa amma zulmu alladhi la yughfaru fasyirku billah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Wa amma adh-dhulmu alladhi la yutraku fa dhulmul ibadi ba'duhum li ba'd. Wa amma adh-dhulmu alladhi yughfaru fa dhulmul 'abdi li nafsihi. Artinya ketahui olehmu bahawasanya zalim itu terbahagi ia atas 3 bahagi. Pertama, zalim yang tiada diampunkan. Dan keduanya, zalim yang tiada ditinggalkan. yakni tiada ditinggalkan tu maknanya tiada dilepaskan dan dibiarkan daripada azab siksaan. Zalim yang tidak akan boleh lari daripada azab Allah maksudnya. Dan ketiganya, zalim yang diampunkan. Maka ada pun zalim yang tiada diampunkan akan dia itu, iaitu mana? Sekutu dengan Allah Ta'ala, yakni sembah akan yang lain serta Allah Ta'ala. Syirik maknanya. Barang siapa yang murtad, yang syirik, maka dosanya, dosa murtad syirik tu takkan diampunkan oleh Allah. Allah Ta'ala janji akan mengampunkan dosa-dosa selain daripada syirik. Ada pun orang yang mensyirik, menyekutukan Allah, pasti akan diazab oleh Allah, pasti. Kemudian firman Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampuni akan orang yang sekutukan dia, orang yang menyekutukan dia di Allah, dan diampun akan yang lain daripada yang demikian itu bagi orang yang dikendakinya. Mana-mana orang Islam yang mati contohnya tak sempat bertaubat, Allah Maha Kuasa mengampunkan dosa dia. Walaupun dulu waktu dia hidup atas dunia dia tak semayang, dia minum arak, dia berjudi, yang dia tak buat syirik makna tidak mustahil Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia dengan rahmat Allah. Tak mustahil. Tapi jangan kita sedap lah. Mana kita tahu bukan nama kita dipilih. Walaupun benda tu harus, tidak mustahil Allah Ta'ala nak mengampunkan hamba-hambanya yang buat maksiat tanpa mereka tu sempat bertaubat. Itu hak Allah. Tapi janji Allah, tilik janji, siapa buat dosa, azab pasti ada siksaan. Itu tilik janji, hukum aradi. Kalau kita belajar tauhid, tilik kepada hukum aradi, janji Allah, siapa buat dosa tak sempat taubat akan ada azab, pasti akan diazab oleh Allah. Tapi kalau tilik hukum akal, harus Allah Ta'ala nak mengampunkan walaupun mereka tidak bertaubat. Tapi siapa? Tapi siapa? Adakah kita yang istimewa akan dipilih oleh Allah atas dunia ni, tak semayang bang, tak puasa dan macam-macam benda haram kita buat, tiba-tiba kita ni mendapat rahmat dengan tidak perlu bertaubat, Allah ampunkan dosa kita? Mana kita nak tahu diri kita terpilih? Maka yang terlebih baik jangan, makna jangan bersuka-suka, jangan berseronok-seronok dengan melanggar perintah Allah ataupun membuat benda yang diharamkan oleh Allah kerana ada janji azab untuk diri kita. Memang akal kita kata harus Allah Ta'ala mengampunkan, tapi kita tak pasti yang kita ni dipilih oleh Allah mendapat keampunan. Baik tak payah, jangan. Lainlah malaikat Jibril datang bagi tahu, ataupun Nabi sendiri datang contohnya dalam mimpi bagi tahu, kau seorang ni walaupun kau pendosa ahli maksiat, nanti waktu kau nak mati, walaupun kau tak taubat, Allah ampunkan dosa kau, masuk syurga tanpa hisab. Itu lainlah. Tapi siapa yang dapat benda macam tu? Siapa yang dapat benda macam tu? Pada akalnya harus. Maka lebih baik kita ambil pendapat ataupun kata-kata ulama yang lebih tegas. Itu lebih menyelamatkan kita daripada kita mengatakan harus Allah Ta'ala ampunkan. Memanglah, tapi bila kita memegang, kita tilik macam tu, kita akan jadi seronok.
Kita akan jadi seronok tak buat benda yang Allah suruh, kita tak akan rasa takut membuat benda yang Allah benci. Situ pula dia akan jadi, Allah SWT merosakkan diri dia. Lebih baik kita mengikut pendapat yang ulama mengatakan, kalau buat dosa, buat maksiat yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita buat, garanti kita akan diazab oleh Allah. Itu lebih menjaga diri kita lagi, itu lebih menyelamatkan diri kita lagi, itu lebih menjauhkan diri kita lagi daripada membuat benda yang dibenci oleh Allah, berbanding dengan kita memikirkan Allah Ta'ala harus mengampunkan kita. Memang tapi kita tak pasti, boleh jadi yang dipilih itu orang lain, bukan kita. Maka yang zalim hamba setengah akan setengah, tiada daripada dihisapkan antaranya orang yang dizalimkannya hingga redha empunyanya. Sebab itulah kita ni kalau nak selamat di hari kiamat besok, saling memaafkan. Tu je jawapan dia. Itu je jawapan dia. Kalau kita ada sikap dendam, kalau dalam hati kita ada sifat dendam, nanti kita sendiri yang akan payah urusan di padang mahsyar besok. Sebab apa Allah nak adili? Kerana orang tu tak halalkan. Tu masalah dia. Bila orang tu tak halalkan, mana perbicaraannya akan nanti bersambung di padang mahsyar. Contohnya si A curi barang si B, si B tak halalkan, si B tak redha, maka akan adalah perbicaraannya di hari kiamat besok. Kecuali kalau si B tadi diampunkan, dimaafkan, dihalalkan, tutup kes dah. Tak adalah nak bicara kat padang mahsyar tu, sebab dah saling redha meredai. Macam kita beli barang lah, sebab tu kita kalau nak beli barang secara online ni, kena standby redha dalam hati. Tu. Kadang-kadang benda yang kita dapat tu tak sama macam yang dipertontonkan. Jadi kalau kita tak redha, nanti akan ada soal jawab di sana. Begitulah juga dengan penjual. Kalau dia nak jual secara online, dia kena jujur, dia kena amanah. Maknanya kalau barang tu sampai kepada orang yang membeli tadi tidak seperti mana yang dia nak, dipulangkan, dia kena terima. Kalau tak, nanti ceritanya sampai di padang mahsyar. Sebab ada di antara dua pihak ni yang tak redha, yang dizalimi, jadi kalau kita nak selamat urusan di padang mahsyar, tak nak panjang-panjang di sana, kenalah mengambil sikap saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Tu je. Suami dengan bini, sama. Kalau suami isteri saling ada berdendam, nanti ceritanya akan berpanjangan di padang mahsyar. Kalau saling-saling memaafkan, saling-saling sedar, ada lebih kurang, dia pun kurang, kita pun kurang, dia ada lebihnya, kita ada lebihnya, dia ada kurangnya, kita ada kurangnya, kemudian mengambil sikap saling memaafkan, sungguh-sungguh, bukan maaf di lidah je, maaf sungguh-sungguh sampai dalam hati. Maaf sungguh-sungguh sampai dalam hati, barulah selamat nanti urusannya di hari kiamat, barulah mudah. Kalau di lidah saja maaf zahir batin, tapi dalam hati ada terbuku dendam, itu tak lepas, ada cerita padang mahsyar besok. Sebab tu kalau ikut mazhab kita Syafi'i, maaf zahir batin ni kalau macam tu tak sah. Kerana di sisi mazhab kita Syafi'i, kalau nak minta maaf kena tafsil, kena hurai satu-satu, minta maaf daripada dosa apa, kena cerita satu-satu. Itu mazhab Syafi'i, berat. Tapi kalau mazhab Malik, kata makna memada dengan meminta maaf secara umum tadi. Minta maaf secara umum, dah tilik mana-mana lah. Kalau nak cerita, kalau nak minta maaf tilik cara mazhab Syafi'i, silap-silap kan, benda dah lama terpendam, jadi meletup balik. Dah nak kena cerita balik satu-satu. Nampak tak? Benda dah lama sejuk ni. Tiba-tiba hari raya, minta maaf zahir batin, tak nak, aku nak kau cerita satu-satu. Memang tak jadi raya lah jawab. Tak jadi raya lah jawab. Nampak tak ada? Maka ada pendapat ulama mazhab Malik, makna memada dengan maknanya meminta maaf, meminta ampun secara ijmal tadi, secara borong. Ikut yang mana-mana. Sebab kalau nak ikut mazhab Syafi'i ni, kadang-kadang maknanya boleh membuat seorang tu putus asa daripada nak bertaubat.
jadi putus asa nak taubat, memikir berat ni, aku nak berubah dah ni. Tapi kalau aku jumpa pak cik ni, jawabnya kan balik tak ada kepala ni kan. Ni baru niat nak berubah, nak sembahyang, nak mengaji. Ni kalau jumpa pak cik ni cerita satu-satu memang balik tak ada kepala lah jawab. Jadi tak payah taubat lah. Nampak dia akan bawa jadi putus asa. Tengok iman masing-masing lah. Kalau dia sendiri redha, dia sanggup hadapi apa saja balasan, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau buat macam tu menjadikan dia putus asa nak bertaubat, makna pilih ikut pendapat Malik tadi. Tapi pesan Imam Ghazali, kena beribadat sungguh-sungguh, jadi orang soleh betul-betul. Buat ibadat banyak-banyak dan niatkan pahala kepada orang-orang yang ada hak yang atas diri kita. Mudah-mudahan, bukan garanti, mudah-mudahan nanti di hari kiamat mereka tidak mendakwa kita dengan sebab kita dah meniatkan amal ibadat kita tadi untuk mereka. Mudah-mudahan dapat membantu mereka di hari kiamat. Maka mudah-mudahan apabila mereka tu terbantu dengan amal-amal soleh yang kita buat, maka mereka memaafkan kita, meredakan kita. Itu cara dia. Kalau tak, nanti jadi putus asa nak taubat. Tak jadi taubat lah, payah. Ada jalan. Sebab tu ikhtilaful a'immati rahmatul lil ummati. Berkhilaf-khilaf ulama tu jadi rahmat pada kita. Jadi rahmat. Antaranya orang yang dizalimkan hingga redha mempunyainya, ada pun zalim yang diampunkan dia, iaitu zalim hamba akan dirinya. Menzalimi hamba akan dirinya dengan makna mana? Kita buat dosa tu, kita zalim diri sendirilah, tak semayang, zalim diri sendiri. Maka bila dia bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan. Habis. Dan kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya aku sesungguhnya terlebih malu bahawa aku zalimkan akan orang yang tiada dapat orang yang menolak akan dia melainkan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu pada malam ini, Allah Ta'ala merahmati, meredai kita semua. Tolong tanda saya punya kitab 478. Kalau dalam nak bertaubat pun macam tu. Terhadap kita dengan orang lain kan. Termasuk tak dengan yang istighfar tu, astagfirullahaladzim, wali-wali daya, wali syekh, termasuk tak yang kategori yang, sebab tu kita kena tahu doa yang kita baca tu. Kita doa, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah kau ampunkanlah dosa sekalian muslimin muslimat. Maknanya sekalian, tak ada terkecuali. Tapi kita ni kadang-kadang, ya Allah ampunkanlah dosa sekian muslimin muslimat, kecuali polan. Sebab apa? Ada benda tak puas hati lagi. Tapi muslimin muslimat ada kecuali. Tapi dah bahasa Arab kita pun tak faham. Cuba tukar bahasa Melayu. Ya Allah kau ampunkanlah sekalian dosa orang Islam, laki-laki dan perempuan, kecuali dosa si anu bin si anu, pulan bin pulan, yang ni kau jangan ampunkan. Nampak tak tu? Sebab tu doa tu sendiri nak mengajar kita supaya saling memaafkan. Sebab cara nak masing-masing cepat masuk syurga besok di hari kiamat, cara dia saling memaafkan. Tu saja. Saling memaafkan, saling menghalalkan, saling meredai. Settle. Tutup kes lah. Nak buka kes apa? Nak dakwa siapa dah masing-masing redha dan masing-masing halalkan? Tak adalah kes yang dibuka. Ini masalahnya saling-saling nak berdendam nanti hari kiamat, nanti di padang mahsyar, Ingat padang mahsyar tu macam mahkamah kat dunia ni ke? Ada masa rehat, boleh makan kat kantin. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada jangan bogel, matahari atas kepala. Ada yang berenang dalam, ada yang lemah dalam peluhnya sendiri. Ada yang Allah tukar muka ni jadi babi, jadi anjing, macam-macam lagi. Maknanya kita tak nak duduk kat padang mahsyar ni. Sampai pedihnya, peritnya, azabnya di padang mahsyar ni, sampai ada di kalangan manusia yang minta, ya Allah jalankanlah hisab dengan segera. Walaupun aku ni kalau kena humban dalam neraka pun aku sanggup, ya Allah. Walaupun aku kena humban dalam neraka, aku sanggup.
daripada duduk di padang mahsyar ni, tak boleh tahan azab ni. Padahal azab neraka tu jauh lagi berlipat kali ganda daripada azab padang mahsyar lagi. Nak cerita susahnya padang mahsyar. Jadi kita fikirlah, kita nak senang padang mahsyar ke nak masing-masing susah. Sebab kalau orang yang kita tak nak maafkan tadi tu contoh, dia didakwa, kita kena ada sekali. Macam dalam mahkamah nak panggil orang bersalah, kita yang tak bersalah pun kena tunggu. Dah, nanti kan nak berhujah, kena ada dalil-dalil. Nampak tak? Nanti di padang mahsyar, orang-orang yang kita tak nak maafkan contoh, kita kata nanti di padang mahsyar, makna kita sendiri pun akan terlewat nak masuk syurga sebab ada kes yang belum dibicarakan lagi. Kita tak boleh nak masuk syurga dulu sebab ada kes belum settle. Kes tu pula melibatkan diri kita. Faham tak? Tapi kalau masing-masing memaafkan, tutup buku. Dia tak ada dia dakwa dia, dia tak ada dakwa dia, dia pun tak ada dakwa dia. Habislah. Mudahlah urusan ni pada masyarakat besar. Sebab tu kita kena fikir. Memanglah kalau ikut nafsu, memanglah kan. Tapi fikir susah kat sana tu. Tak padan lah. Tak padan dengan kata tak puas hati tadi. Fikirkan susah kita kat sana tu tak padan. Makna kita yang nak kena maafkan orang terlebih dahulu. Beres urusan kita. Kita maafkan sekalian orang. Tak kisahlah orang tu kita tahu buat sakit hati dengan sengaja ke tak sengaja. Kita sebagai muslimin mukmin, aku tak nak susah di padang mahsyar. Aku maafkan semua orang. Tak ada seorang terkecuali pun. Aku ampunkan, aku maafkan, aku redha semua. Adapun mereka itu dengan Allah, itu urusan Allah lah. Mana di sisi aku maafkan, aku ampunkan. Supaya nanti aku tak tersekat di padang mahsyar besok. Sebab aku tak sanggup. Padang mahsyar tu bukan senang tempat dia. Atau masing-masing lah fikirlah. Dengan sebab nak puas hati atas dunia ni, kita sanggup nak melalui azab di padang mahsyar tu yang tak boleh nak diakalkan tu, sampai yang kata tadi, ya Allah, kalau umban dalam neraka pun neraka lah. Kalau masuk neraka pun tak apalah, aku sanggup daripada duduk kat padang mahsyar ni. Tak tahan azabnya, ya Allah. Fikirlah masing-masing. Kita ni manusia, ada kekurangan, sama je kita. Ada kala kita diberi taufik oleh Allah buat taat. Ada kala tak dapat taufik, jatuh kita dalam maksiat. Kadang-kadang kita baik, tapi keturunan kita tak pasti lagi. Kadang-kadang dosa tu kita tak buat, tapi keturunan kita tak pasti lagi. Banyak benda kita kena fikir. Jangan fikir diri kita. Kadang-kadang perbuatan kita ni, kadang-kadang kalau Allah tak balas atas diri kita, Allah balas atas anak keturunan kita. Sama je. Pergi balik sebenarnya sama je cerita. Sebab tu Allah sangat-sangat mengajar kita supaya saling memaafkan. Itu sajalah. Saling memaafkan, habis cerita. Kalau nak ikut emosi, ikut nafsu, memang nafsu setan ni memang mengajar kita supaya saling berdendam. Sebab dendam tu sifat yang dibenci oleh Allah. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah. Ibu bapa kita, anak beranak kita, laki bini kita, sepupu sepapak kita, ipar dua kita, anak buah kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita. Mudah-mudahan sekaliannya diampuni dosa oleh Allah SWT. Mudah-mudahan diridai oleh Allah sekaliannya, dirahmati oleh Allah sekaliannya, dibimbing oleh Allah zahir dan batin. Hati kita ke jalan yang lurus seperti mana Allah Ta'ala membimbing para Nabi, para Rasul, para awliya illahi salihin. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah zahir dan batin. Bukan zahir sahaja, bahkan batin kita, hati juga turut dibimbing oleh Allah. Berakhlak seperti akhlak orang-orang soleh, akhlak hati-hati para Nabi, akhlak hati-hati orang yang bertakwa, akhlak hati-hati orang yang soleh. Mudah-mudahan selamat kita dunia dan akhirat. Ingatlah dunia ini sementara. Senang pun berakhir, susah pun berakhir, seronok pun berakhir, tak seronok pun semuanya akan berakhir. Adapun hakikat hidup yang sebenar-benarnya, itulah besok selepas daripada mati. Apa yang kita dapat selepas daripada mati itu, itulah yang akan kekal ada pada diri kita. Kalau selepas daripada mati itu kita dapat senang, itulah kesenangan yang kekal. Kalau lepas mati dapat susah, kesusahan itulah yang akan kekal, takkan sudah sampai bila-bila. Kita tilitlah, kita fikirlah, kita renung. Kita ni muslimin, kita ni mukminin, orang yang yakin adanya Allah, yakin adanya Rasul, yakin adanya hari pembalasan, hari kiamat yang sangat-sangat dahsyat azab siksaan ni. Maka fikirlah mana yang menyelamatkan, yang memudahkan kita, yang memudahkan kita semua ni.
InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan salawat, berkat salawat yang kita baca, mudah-mudahan kita diberi pertolongan, taufik, kekuatan oleh Allah melawan bisikan hawa nafsu dan syaitan yang nak mengajak kita kepada benda-benda yang merugikan kita di hari kiamat besok. Cukuplah. Bismillah, mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita, mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita, keturunan kita hingga kiamat, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat, yang terselamat daripada tipu daya dunia, tipu daya nafsu, tipu daya akhir zaman, fitnah, dajjal. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, mendapat syafaat para alim ulama. Sebab tu atas dunia ni tolong hormati alim ulama. Apapun yang berlaku pertelingkahan di sisi para alim ulama, wajiblah kita diamkan diri. Kita ni orang awam, tak tahu apa benda, serahkan urusan. Jangan kita menjadi orang yang biadab dengan alim ulama. Na'udzubillah, kerana orang yang menyakitkan hati alim ulama adalah orang yang menyakitkan hati Nabi SAW. Orang yang menyakitkan hati Nabi takkan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Wal'iyadzubillah min dzalik. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang, insya-Allah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa ahli kutul untha wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasihlah kepada semua yang mengorbankan masa dan waktu dapat balik kampung untuk mengisi program mingguan kita. Dijemput turun ke Balai Rung. Turun ke Balai Rung untuk jamuan selera dan ada perbincangan lah, insya-Allah, santai-santai. Kat bawah ke kat sini? Bawah? Bawah lah ada makan sekali. Nak ngomeh. Jemput makan lah. Kawan semua pun jemput makan lah. Jemput karyawan makan. 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 Ni adik-adik yang ada orang ni lah. Lama tak nampak. Aduh. Hakim. Ya sayang. Apa tu? Ya. Kenapa? Kenapa dengar suara yang lain? Ni suara yang keluar kat situ. Amin, amin ya Rabb. Selamat malam. Amin, amin. Terima kasih semua yang hadir. Ya Karim. Apa sakit? Apa yang sakit? Sampai vampire tak hidup tu hari. Setting balik. Distributor dia orang salah marking. Ulang komen. Insya-Allah. Ada orang kirim salam semua. Kawan-kawan dalam ni kirim salam. Ada masa boleh singgah, boleh? Mailah sini, Melaka banyak tanah.
Siapa paling hampir boleh datang. Nak join kuliah keluarga ni tak ada masalah. Boleh je datang. Baik. Kau menteri ni kau jawab kan? Tengok dia dah beli DVD follow dia buat. Balik bengkel lah buat. Balik. Pun 2 hari 3 hari. Dia lawang dia. Ajum. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu? Kamu tolak. Tak betul. Diam. Boy, hari kena ingat pagi. Jom. Baik, tak boleh lari. Banyak kau menu ni nak pergi tengok ni apa menu Moh kita pergi tengok menu apa. Moh kita tengok menu apa malam ni. Ni kan komen lah. Biarlah sini dulu. Okey dah salam yang belum? Dah duduk lama yang belum. Jom kita pergi tengok apa menu malam ni Kita tengok apa menu malam ni Ini berlaku sekali. Besok boleh. Saya dah terbantu tak boleh. Tak ada lagi mana. Asri, tolong Asri. Kaki tak payah. Tolong passing ni. Allah. Di Palang kompong nak pergi mana? Tidak, itu mana?